ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pada penganjur dan juga hadirin yang hadir dalam kuliah kita pada tengah hari ini. Dan mudah-mudahan kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada kita semua, supaya kita dapat duduk dalam keadaan dihapuskan segala musibah yang melanda kita ini dan kita hidup dalam keadaan sebagaimana biasa. Jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yang perlu kita tahu apabila kita bercakap berkenaan dengan Nabi ini, iaitu kita mestilah faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi disebut sendiri menerusi ayat Allah Taala, itu ana basyarum mislukum yuha ilaik. Ana basyarum mislukum, aku adalah manusia sebagaimana kamu. Tapi beza kita dengan Nabi, Nabi ini yuha ilaik. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beza kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia biasa yang ada pada Nabi, yang rasa nak marah, Nabi juga mempunyai rasa mengantuk, Nabi juga mempunyai rasa lapar, Nabi juga mempunyai rasa dahaga, itu adalah satu perkara yang biasa yang ada pada Nabi. Cumanya apa yang kita perlu faham, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi adalah orang yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat. Kita panggil syariat agama. Syariat yang dibawa oleh Nabi ini adalah satu perkara yang sama dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu daripada sudut akidahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah Subhanahu wa taala sebut syara'alakum, syariat agama ni Allah Taala syariat kepada kita daripada apa yang Allah Taala wasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua syariat daripada sudut la ilaha illallah adalah salah satu daripada benda yang sama. Jadi semua nabi-nabi menyeru kepada tauhid. Belum daripada kita pergi jauh, kita kena faham situ dulu, supaya kita nampak sebenarnya apa pengutusan Nabi SAW ni untuk apa. Nabi SAW diutuskan bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Kata Allah SWT, sesungguhnya kami bangkitkan pada setiap umat itu Nabi. Tujuan untuk apa? أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Itu أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ, yang pertama sekali, seru orang jadi hamba Allah. Wajtanibut taghut, serta lawan taghut. Taghut ni makna apa? Taghut maknanya yang menyeru kepada kezaliman. Jadi muslim-muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuba kita tengok apabila tiba je 12 Rabiul Awal, masing-masing kita sebut menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bincang daripada sudut tarikh Nabi lahir ni, sebenarnya ulama tidak bersepakat Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Tetapi ulama bersepakat mengatakan Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Ini kita boleh tengok dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Mubarak Furi, Safiur Rahman Mubarak Furi. Dia ada bincang berkenaan dengan tajuk ni.
iaitu pada tahun kelahiran Nabi ni, Nabi lahir ni tidak ada hari Isnin pada 12 Rabiul Awal. Kecuali 9 hari bulan Rabiul Awal pada hari Isnin itu ada. Dan pendapat tu lebih diterima lah oleh orang mengaji hadis, dia lebih terima pendapat kata 9 Rabiul Awal. Tak apalah, sama ada 9 ataupun 12, benda tu telah pun berlaku. Cuma saya nak bagi tahu bahawa ulama bersepakat 12 Rabiul Awal merupakan hari kewafatan Nabi SAW. Jadi daripada sudut nak menyambut kelahiran Nabi ni memang tidak diajar oleh agama kita sebenarnya. Sambut kelahiran Nabi ni cuma kita di orang panggil sayang kita kepada Nabi ni lebih kepada mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi pada hari ini kita akan sebut beberapa perkara yang mana seseorang itu sayang dan cinta kepada Nabi. Soal sayang dan cinta pada Nabi ni adalah agama dia panggil hubb. Cinta dia panggil hubbi. Nabi meletakkan dia yang patut dicintai lebih daripada segala-galanya. Kerana itu adalah asas kepada manisnya iman yang ada pada diri seseorang. Jadi sebagaimana disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang ada padanya, saya kamu akan rasa manisnya iman itu. Ayyakuna Allah wa rasulih, sayang kepada Allah dan Rasul, ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih daripada segala-gala yang kamu sayang. Itu satu benda daripada kemanisan iman. Maknanya kalau kita ada benda yang disebut sebagai kita sayang lebih pada Allah dan Rasul, maka iman itu ada tapi manisnya iman tidak ada. Bagaimana buah yang kita tengok cantik di luar dia, tapi manis buah itu tidak ada. Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita kasih dan sayang kepada orang ni, kita tidak akan kasih dan sayang dia kecuali kerana Allah Ta'ala. Kita boleh nak sayang pada orang, tapi sayang pada orang ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana yang lain. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan juga wa yaqra'u fil kufr. Kita benci untuk balik kepada neraka sebagaimana kita benci diri kita dicampakkan ke dalam neraka. Kita benci nak campakkan diri kita ke arah kekufuran. Maknanya diri kita ni kita jaga daripada kufur dan masuk neraka. Maka itu adalah salah satu daripada rasa manisnya iman. Kita ambil yang nombor 1. Ayyakun Allah wa rasulih, menjadikan Allah dan Rasul ini lebih daripada segala-galanya. Mimma siwahuma, lebih daripada segala-galanya. Jadi dalam bab ni, cinta kepada Nabi. Sahabat telah pun menunjukkan kecintaan kepada Nabi yang luar biasa. Yang luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi SAW telah meletakkan kasih sayang kepada Nabi ini satu perkara yang amat tinggi, lebih daripada segala-galanya. Sehingga kan ada di antara mereka yang sanggup menggadaikan segala-galanya semata-mata kerana Nabi SAW. Semata-mata kerana Nabi. Kerana kasih sayang mereka kepada Nabi, memang kita panggil tak boleh nak banding dengan kita sayang pada Nabi. Mereka sanggup jadi perisai untuk Nabi SAW. Mereka sanggup jadi perisai untuk Nabi. Makna perisai ni apa? Mereka sanggup duduk di hadapan berbanding daripada perkara-perkara lain kerana mereka sayang kepada Nabi SAW. Dalam masa yang sama mereka sanggup mati kerana mempertahankan Rasulullah. Mereka begitu yakin dengan perkataan Nabi SAW. Bukan yakin yang main-main, tapi yakin yang sebenar-benar yakin. Benar-benar yakin. Kerana bagi mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW, mereka rasa amat berharga dan mereka rasa mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada segala bala bencana dunia. Baik. Kita tengok contoh sahabat-sahabat yang sayang kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang kasih kepada Nabi. Yang pertama Bilal. Bilal, kalau kita nak cerita Bilal ni, sampai ke sekarang ni, orang panggil nama dia ada lagi. Bilal, nama dia ada lagi.
Bilal Masjid. Sebab apa nama Bilal ini dipilih? Kerana dia ada kerja yang khusus. Dia merupakan muazzin Nabi SAW. Dia panggil tukang azan. Tukang azan. Nama dia Bilal. Tugas dia muazzin. Nama dia Bilal. Sayangnya Bilal kepada Nabi ini sehingga dia tidak boleh buat apa-apa. Lepas wafatan Nabi nak melaungkan azan, nak sebut nama Muhammadur Rasulullah tu tak boleh. Sebab sayang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan apa ni orang panggil Sauban. Sauban pun sama juga. Sauban sehingga demam. Duk fikir satu perkara, macam mana dia kata, kalau saya, masa saya hidup ni saya boleh jumpa Rasulullah. Kalaulah saya teringat ke Nabi, saya tengok muka Nabi sebab Nabi ada lagi. Macam mana di akhirat esok? Bila akhirat, Nabi pun tak ada dah. Nabi pun tidak ada dah. Nabi ada di syurga. Nabi duduk di syurga yang paling tinggi. Bagaimana dengan saya? Dia kata, saya nak duduk di mana pada masa itu? Benda yang dia fikir dia membuatkan dia jadi muram. Biasa dia jumpa dengan Nabi, dia senyum. Dia jumpa dengan Nabi, dia senyum. Tapi hari itu dia muram. Turun ayat Allah Ta'ala menyelesaikan masalah Sauban ini. Man yuti'illah wa rasulah. Mana-mana orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika alladhina an'ama Allahu alaihim, maka dia bersama dengan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, was-siddiqin, daripada golongan siddiqin, syuhada dan juga salihin. Itu dia punya ayat. Maknanya tak kira siapa pun di hari akhirat yang mereka ini ati Allah wa ati Rasul, mereka taat pada Allah, mereka taat pada Rasul, mereka akan bersama dengan Rasul Nabi SAW di hari akhirat. Itu contoh kedua. Pertama Bilal, kedua Sauban. Mereka semua kasih pada Nabi SAW. Sahabat yang rapat dengan Nabi SAW, bukti kecintaan Abu Bakar yang tidak dapat lagi kita sangkal. Macam mana Abu Bakar begitu sayang dia kepada Rasulullah SAW. Ketika mana Rasulullah SAW beritahu bahawa Abu Bakar lah orang yang menemani dalam peristiwa hijrah. Bagaimana Abu Bakar apabila disebut bahawa dia diminta menemani Nabi, maka dia pun rasa macam terharu sangat-sangat. Terharu sangat-sangat kerana dia dipilih untuk menemani Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Begitulah kecintaan para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Baik. Zaman sekarang ni orang bercakap masalah SOP dah, SOP. Jadi hari ini saya nak terangkan SOP dalam mencintai Nabi. SOP, bila kita bercakap SOP ni maknanya ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Ada benda yang dibolehkan, ada benda yang tidak dibolehkan. Kalau SOP COVID ni, benda ni boleh buat. Kedai boleh buka masa ni. Duduk berkumpul lebih pada sekian-sekian kena denda. Di kedai tak pakai mask kena denda. SOP. Dalam mencintai Nabi juga ada SOP dia. SOP dalam mencintai Nabi. Ada benda yang boleh dibuat, ada benda yang tak boleh dibuat. Baik. Yang pertama sekali, saya meminjam kata-kata Syekh Abu Ali Hassan An-Nadawi. Dia kata, kalau kita tengok perkataan dia, jika ada seorang pemuda, dia kata, jika ada seorang pemuda, maka Rasulullah lah yang paling elok untuk diteladani dalam masalah seorang itu menjadi orang muda. Pertama, kalau orang tu orang tua, kata dia, maka Rasulullah adalah contoh yang terbaik seorang tua yang baik. Kalau seorang tu fakir, maka Nabi lah teladan yang paling baik. Jika orang tu kaya, maka Nabi lah imam anda. Jika orang tu berangkat untuk berperang, maka Nabi lah yang turut serta berperang. Dan jika orang tu inginkan pendamaian, maka Nabi lah memberi kedamaian sebelum daripada orang meminta untuk berdamai. Jika anda redha, maka Rasulullah SAW pun redha untuk menjadi Nabi kamu. Itu kata An-Nadawi. Kita tengok apa dia kesimpulan daripada kata-kata dia. Semua Nabi ni, semua aspek kehidupan Nabi kita jadikan contoh
kita akan jadikan contoh. Sebagaimana Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ni ayat ni kita kena peganglah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Baik. Ini suratul Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya pada masa susah dan juga pada masa senang. Kalau kita perhati pada ayat ini, menurut Ibnu Katsir, ayat ini merupakan asas yang penting dalam berpegang kepada Rasulullah SAW, perbuatan, ucapan dan semua keadaan. Oleh itu baginda sangat menyeru umatnya supaya mengikuti sunnah-sunnah. Cuma kita kena faham apa dia makna sunnah Nabi. Sunnah tu makna apa? Kalau kita kata Nabi ni contoh yang paling baik, uswatun hasanah, Nabi contoh yang paling baik. Tak adalah contoh paling baik Nabi. Saya sebut tadi, kalau nak jadi seorang pemuda yang baik, Nabi lah pemuda yang paling baik. Kalau nak jadi orang tua yang baik, maka Nabi lah contoh yang paling baik. Nabi di waktu muda, jiwa muda ni jiwa nak berhibur, jiwa nak tu semua ada pada Nabi tu, ada pada Nabi. Perasaan tu ada pada Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi dia daripada terjebak dalam perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh agama, diizinkan boleh memalukan orang dan sebagainya. Allah Taala sekat Nabi daripada melakukan sedemikian. Yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ni usia Nabi itulah pun mencapai lebih pada 40 tu, orang panggil masuk alam dewasa, nak tua lah. Nabi habis umur dia umur 63, umur 63. Nabi SAW ketika mana tua, dia boleh jadi orang tua yang baik, yang menghormati orang muda. Kadang-kadang orang tua ni kadang-kadang dia tak mau dengar mana cakap orang muda ni, setengah-setengah tempat. Bukan semualah, maknanya bukan semua. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW orang yang betul-betul mendengar apa sahaja permasalahan yang dikatakan kepada dia, sama ada orang tua ataupun orang tua muda, hatta yang datang membawa masalah itu seorang kanak-kanak, hatta seorang perempuan yang mengadu masalah keluarga juga diselesaikan oleh Nabi SAW. Itu Nabi. Jadi uswatun hasanah ni contoh yang paling baik yang boleh kita tengok daripada segala benda. Dan contoh ni kita panggil sunnah Nabi. Sunnah ni kalau kita lihat dia punya huraian dia, itu aqwalun Nabi, perkataan Nabi, fa'alun Nabi, perbuatan Nabi, wa taqrirun Nabi, dan pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia kita sebut sebagai af'alun, aqwalun Nabi, perkataan Nabi. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk suruhan ataupun larangan, umat Islam perlu ambil perhatian sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Af'alun Nabi, perbuatan Nabi, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditiru oleh para sahabat. Dan orang yang paling memahami berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat. Jadi kita kena pastikan apa yang kita buat ini bertepatan dengan apa yang difahami oleh sahabat. Apa yang dibuat oleh sahabat. Kita kena faham apa yang dibawa oleh Nabi SAW sebagaimana apa yang difahami oleh para sahabat. Kerana sahabat merupakan generasi yang pertama sekali menerima agama tersebut secara neutral, secara semula jadi. Sebab tu ada di antara sahabat yang mari bertanya dengan Nabi SAW dengan bermacam-macam pertanyaan. Macam-macam pertanyaan. Ada sahabat yang mari tanya Nabi, amal apa yang paling afdal? Nabi jawab, amal kamu paling afdal semayang. Mungkin kawan tu sembahyang sunat kurang dan sebagainya, Nabi suruh sembahyang. Yang ni kata amal apa yang paling afdal, Nabi sebut sedekah. Jadi jawapan Nabi berbeza. Jawapan Nabi berbeza ni bukan makna agama ni dia lain-lain, tidak. Tapi jawapan Nabi berbeza adalah berdasarkan kepada orang yang mari tanya Nabi. Ini adalah merupakan salah satu daripada
keistimewaan Allah Ta'ala beri kepada kita semualah. Yang mari tanya Nabi, sahabat-sahabat ni adalah mewakili perangai manusia untuk Nabi selesaikan. Ada manusia yang jenis hidup dia mudah terasa, ada manusia jenis hidup dia dalam keadaan mewah, ada manusia hidup dalam keadaan terlampau kepegang kemah sangat dengan harta. Macam-macam lah manusia. Tapi Islam, dia mari selesai semua masalah-masalah yang berkaitan dengan diri manusia. Kita nak selesai masalah kita dengan cara kita, bukan cara agama, akan berlaku kesilapan dalam banyak perkara. Walaupun kita nak selesai masalah ni, tapi kesilapan tetap berlaku. Tetapi, apabila kita menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita dengan agama, dia akan banyak menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, kerana kita kena yakin bahawa kita semua ni mari untuk jadi hamba Allah dan akan balik kepada Allah SWT. Maka macam-macam mana pun nafsu kita tidak mahu kepada satu perkara, kita hidup atas muka dunia ni, kita mesti lalui perkara tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut sunnah Nabi, orang sebut sunnah Nabi ni, bila sebut sunnah ni, apa dia sunnah? Orang Melayu kalau sunnah Nabi ramai. Tu dia tahu tu orang Melayu kahwin ramai sunnah Nabi, lepas tu pakai jubah, pakai sogi, ada kira. Dia kira yang tu je sunnah dia nampak. Malahan ada benda lagi sunnah yang lebih besar lagi daripada itu. Ada perkara lagi yang lebih besar daripada itu, sunnah Nabi SAW. Bukan itu saja. Apa benda sunnah yang besar lagi daripada itu? Sunnah dalam masalah-masalah perkara yang kita panggil kehidupan kita seharian. Sebab tu kalau kita tengok, dia kalau orang jual, minta maaf saya sebut, jual makanan sunnah. Saya tak apa nak setuju lah kalau makanan sunnah apa ni Nabi makan, tu Nabi makan. Contoh dia jual habatus sauda. Walaupun benda tu kita kata ada dalam hadis. Tapi tidak semua sesuai dengan diri orang. Habatus sauda ni ada orang yang makan habatus sauda, tapi hakikatnya dia tak boleh makan, darah tinggi, pening. Ada jenis begitu. Tapi bila kata makanan sunnah, kena ingat, sunnah ni bukan pada makanan, dia pada cara makan. Sunnah ni bukan pada kenderaan, tapi cara nak mengendalikan kenderaan itu. Dengan kita mula-mula baca doanya semua tu bangun, tu orang panggil apa ni sunnah di situ. Tapi ada juga sunnah pada cara, contoh cara tidur, Nabi tidur pergi ke kanan, tangan Nabi tak begitu. Nabi baca doa sekalian-sekalian. Itu sunnah. Ada orang silap faham, dia kata kambing sunnah, makan kambing sunnah. Sunnah makan kambing. Yang mungkin orang yang sebut tu mungkin dia tokai kambing. Nak laku kambing dia kata sunnah makan kambing. Bila dia buat jamu kambing apa, orang tak mau makan, dia dok faham sunnah. Kalau dia pun kata, mari makan je kambing. Kalau saya tak boleh makan, ustaz, kata darah tinggi. Baru ustaz-ustaz tu kata, sunnah ni makan kambing, sunnah. Dia pun pergi makan kambing. Anda kata sunnah, takkan nak makan 2-3 mangkuk. Tak padan lah. Makan setengah puyuk. Sunnah baru dapat pahala banyak. Sebab sunnah. Tiba-tiba makan tak sampai 2 jam masuk hospital darah tinggi. Sebab kesalahan dalam memahami sunnah Nabi SAW. Salah memahami sunnah. Dia bukan sunnah pada kambing tu, tidak. Tak. Sebab orang Arab memang makanan dia. Kibas semua tu makanan dia. Nabi makan 3 jari sebab Nabi makan roti. Kita nak makan nasi 3 jari tu, makan pagi pukul 12 baru sudah. Nah? Apa tu lagi kalau makan banyak, lagi lambat siap. Tu nak bagi tahu lah. Jadi sunnah pada cara makan itu. Cara makan macam mana? Nabi kata, kul sammillah, baca bismillah. Nak makan baca kul sammillah, Nabi kata baca bismillah. Lepas tu ambil yang dekat dengan kita. Tu dia ajak Nabi, ambil yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita tu kita ambil dulu.
baru kita baca bismillah. Itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah juga dalam kenderaan. Bukan sunnah, oh kalau gitu ustaz nak ikut sunnah semua susah, naik unta kita. Mari kerja naik unta. Susah pula kena pergi ambil unta Saudi, kena buat mari. Sebab apa? Sebab kita duk faham bahawa sunnah di situ. Sedangkan tidak. Bukan sunnahnya di situ. Sunnahnya pada macam mana cara naik kenderaan tu. Nabi baca doa naik kenderaan. Itu sunnahnya duduk di situ. Dia bukan sunnah pada kenderaan itu. Sebab tu kalau ada orang cakap, oh nak ikut Nabi sangat, ikut sunnah sangat, oh kita kena naik unta. Nak ikut Nabi sangat, kita kena makan kambing, tak boleh makan nasi lauk budu ke nasi kabu, tak nasi dagang, tak boleh. Tu cakap orang bodoh boleh lah. Tak apa nak cerdik. Dia bukan sunnahnya situ. Sebab tu Nabi tak pernah ajar doa makan roti, makan kambing. Nabi ajar doa makan. Nabi tak pernah ajar doa naik unta. Nabi ajar doa naik kereta. Nabi ajar doa naik kenderaan. Nabi tak pernah ajar doa naik unta. Naik kenderaan. Mau nak naik apa? Ikut naik lori, naik motor, naik apa pun. Baca doa. Itu adalah benda yang difahami dengan baik. Supaya tidak berlaku lagi benda ni disalah fahami oleh golongan-golongan tertentu dan mengambil peluang. Mengambil peluang. Peluang untuk perniagaan. Contohnya produk makanan sunnah dan sebagainya. Nah, itu bahaya. Letak nama makanan pada sunnah itu amat bahaya. Dan mengatakan Nabi makan ni semua sikit tiba-tiba dia makan habatus sauda tak jadi. Ya, ustaz tu duk baca hadis habatus sauda. Nampak kesesatan itu seolah-olah perkataan Nabi itu tidak betul. Itu salah satu benda yang menjadi masalah. Salah memahami. Kalau kata macam, oi, tak betul. Nabi kata penyembuh segala penyakit. Kecuali mati. Yang macam mana ni? Kecuali satu perkara yang disebut itu madu. Madu memang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim sebagai makanan yang terbaik. Madu lebah tu lah. Bukan madu 3, tidak. Madu lebah. Ada kawan saya tanya seorang. Dia kata, ustaz macam mana nak tahu madu tu original tak original? Saya jawab sambil bergurau lah. Saya kata, nak tahu original tak original, buat balik di rumah tu bini marah ke tak? Kalau bini lempar puyuk, lempar sodek, lempar senduk, tak original lah tu. Tu bukan madu lebah tu, madu lain. Tapi saya nak sebutnya bahawa begitulah keadaan. Apabila kita salah memahami satu perkara dalam agama ni, kita akan jadi orang yang tidak memahami syariat ini dengan secara yang sempurna. Baik. Kita balik pada apa yang saya sebutkan tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya alaikum bisunnati, naklah kamu ikut sunnah aku, wa sunnati khulafa ar-rasyidin, dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita pegang betul-betul agama ini, pegang dengan bersungguh-sungguh agama yang ditinggalkan oleh Nabi. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Di saat umat Islam tidak mahu balik kepada agama yang sebenar. Zaman kita ini zaman yang mencabar, penuh dengan macam-macam aliran di hadapan kita. Sama ada aliran tersebut aliran yang betul ataupun aliran-aliran yang menyimpang daripada ajaran Islam. Yang betul kita minta Allah Ta'ala tunjuk kita kebenaran. Sebab itu kita kena doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kamu tunjukkanlah benda benar itu benar supaya mudah untuk aku ikuti, dan kamu tunjukkanlah benda yang bohong itu bohong supaya mudah untuk aku jauhi. Di zaman orang yang penuh mereka ibadah-ibadah yang tidak dinaskan Nabi SAW, dalam masa yang sama kalau kita duduk terpengaruh dengan benda-benda begitu, kita akan jadi orang yang jauh daripada terpesong daripada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah kemuncak kepada manusia buat ibadah ini apa sahaja orang panggil taat. Dan taat ni boleh syurga. Ketaatan. Orang yang buat sunnah Nabi lah keadaan ketaatan. Beza dengan orang yang buat sunnah Nabi lah keadaan biasa-biasa. Dan orang yang buatlah keadaan ketaatan inilah mereka yang benar-benar mereka sayang kepada Nabi SAW.
Tak ada cara lain. Orang yang mengaku sayang kepada Nabi bukannya nak sambut birthday Nabi. Orang sayang pada Nabi setahun sekali. Ni bukan. Hatta orang sayang kepada isteri bukan meraihkan isteri setahun sekali birthday dia baru bagi kek, baru bagi hadiah. Tidak. Orang sayang pada isteri akan buat baik dengan isteri hari-hari. Akan tanya khabar isteri hari-hari. Akan senyum kepada isteri hari-hari. Sebab apa? Sebab dia sayang. Itu beza tu. Beza. Orang yang sayang kepada seseorang. Bukan setahun sekali. Tidak. Kita hari ini sambut maulid Nabi setahun sekali. Hari ini baru nak bercakap hal Nabi SAW. Tapi mana kasih sayang kita kepada Nabi? Ada. Hari ini orang hina Nabi. Perancis, sebuah negara yang boleh kata berkali-kali nampak permusuhan dia kepada Islam, menghina Nabi SAW. Dulu karikatur yang dibuat oleh seorang orang panggil pelukis juga daripada Perancis. Dibuat gitu juga lah sekali Allah Ta'ala bagi hidayah. Yang menghina Nabi itu telah mau masuk Islam. Telah mau masuk Islam. Sekarang ni ada lagi orang hina Nabi. Seluruh dunia marah kepada penghina Nabi SAW. Termasuklah kita. Kita semua marah di atas penghinaan yang dibuat. Namun kita lupa ada orang yang bersekongkol dengan penghinaan Nabi SAW. Iaitu dengan tidak melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Malahan menukarkan apa yang disuruh oleh Nabi itu dengan perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Itulah kita. Sebab itu saya pesan diri saya dan kepada sinar pendengar sekian, supaya kita sama-sama mengaji, sama-sama mutalaah, sama-sama kita talaqi, sama-sama kita buka kitab, sama-sama kita berhujjah dan sebagainya, supaya kita nampak Islam ini agama yang bukan kartun. Bukan agama yang menjadi bahan lawak jenaka. Tidak, Islam adalah agama yang syumul, yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yusamma, Allah Ta'ala sendiri yang beri nama Islam ini. Bukan orang lain yang beri nama. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang beri nama Islam. Islam pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita kena ingat, bila kita umat Nabi Muhammad SAW, kita mengaku kita sebagai umat Nabi, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kena tahu Nabi kita ni bawa apa sebenarnya. Apa yang mahu Nabi, apa yang dikehendaki oleh Allah di atas terutusnya orang yang bernama Muhammad bin Abdullah ini. Apa sebenarnya? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak tahu benda ni, kita akan hiduplah keadaan tak tahu punca, orang panggil. Tak tahu punca. Tuan-tuan bayang kalau orang tu hiduplah keadaan tak tahu punca, dia bawa kereta tak tahu nak pergi ke mana, tak sampai kepada tempat yang dia nak tuju. Sebab dia bawa kereta lah keadaan tak tahu nak pergi ke mana saya ni, dia tak tahu. Kita lihat kisah-kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil peringatan. Untuk kita ambil peringatan. Allahu akbar. Kerana pentingnya kita berpegang dengan sunnah Nabi ni. Sebab apa? Sebab Nabi sebut penting. Dan Nabi suruh kita pegang. Terutamanya hadis tadi, alaikum bisunnati. Hendaklah kamu pegang betul-betul kepada kamu sunnah aku ini. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Kamu kena pegang betul-betul. Gigit dengan garham kamu. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain. Sebab ini adalah benda yang ditinggal oleh Nabi. Dari jami' Nabi SAW, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tidak tinggalkan kepada kamu, aku tidak tinggalkan, taraktu fikum amrayn, aku tinggal kepada kamu dua arahan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengan dua benda ini. Dua arahan. Amrun, satu arahan. Amrayni, dua arahan. Ma in tamassaktum bihima kitaballah lan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang yang pertama, kitabullah. Kitab Allah itu disebut sebagai Al-Quran, sebagai panduan dalam kehidupan kita. Wa sunnati, dan sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah tu kita kena faham jalan hidup Nabi.
perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Dan kita nak tahu sunnah ni, kita kena mengaji. Kita tak boleh anggap bahawa benda ni sunnah. Tak boleh. Kita kena mengaji bahawa kita tahu, oh ni Nabi buat, ni Nabi tak buat. Kalau kita tak mengaji, kita tak tahu benda hak Nabi buat dan benda hak Nabi tak buat. Lepas tu hari ni ramai orang duk buat benda yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Sedih kadang-kadang kita tengok. Orang kita nak beramal tapi duk buat perkara yang memang Nabi tak laksanakan. Dan malah Nabi tidak anjurkan perkara tersebut. Ziarah kubur. Nabi suruh ziarah kubur. Tapi Nabi tak suruh puja kubur. Dah. Nabi suruh tinggikan kubur itu hanya setakat sejengkal. Orang kita duk letak batu, duk letak macam-macam di kubur. Sebagai tempat peringatan pula kita di situ. Nabi tak suruh buat peringatan di kubur ni. Nabi sebut bahawa kita sekena ziarah kubur kerana ziarah kubur ni ingat kepada mati. Ingat kepada mati. Jadi orang tu ziarah kubur, orang tu akan ingat kepada mati. Itu falsafah kepada ziarah kubur. Dan kalau kita tengok Nabi SAW ziarah kubur pada waktu malam. Orang kita nak ziarah kubur waktu malam. Oh, lari dak dah. Orang kita tak ziarah malam-malam ni hantu. Orang Melayu daripada zaman dulu sampai kelar ni hidup dengan hantu. Bismillah. Semua hantu. Semua tempat ada hantu. Situ hantu, sini hantu. Siapa dulu orang politik kata mengundi pun hantu dia kata. Mengundi pun hantu juga. Nah, kekarutan yang ada dalam masyarakat Melayu duk main dengan hantu-hantu tu terlalu banyak. Tebal dalam masyarakat Melayu. Orang Melayu ni dia gitu, meniaga laku sikit disihir. Meniaga laku sikit disihir. Dia berhidup macam keadaan macam tak ada iman. Main sihir-sihir orang. Berkena orang tu, duk berkena orang ni begitu, begini. Ini semua salah satu daripada perkara yang orang tak nampak apa sebenarnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nampak, dia tak akan terjumuh dalam perkara-perkara tersebut. Tak akan terjumuh dalam perkara-perkara tersebut. Orang yang kata sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama saya kata ikut sunnah Nabi. Yang kedua, orang yang kata sayang kepada Nabi, dia kena zahirkan sayang dia. Zahirkan kasih sayang dia macam mana? Iaitu dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat riwayat-riwayat yang betul. Riwayat yang betul. Dia tidak akan berselawat kepada Nabi menggunakan riwayat-riwayat yang tidak sahih. Maknanya dia akan selawat kepada Nabi mengikut riwayat yang sahih semata-mata. Ada orang berselawat kepada Nabi, dia ambil daripada mimpi dia lah, dalam mimpi tok guru dia lah. Tu di antara selawat-selawat yang orang amal. Semuanya tak betul. Kita kena faham, tidak ada ibadah yang Allah Ta'ala mulakan dengan dirinya sendiri kecuali selawat. Semua ibadah ni Allah Ta'ala suruh je buat. Semua ibadah Allah Ta'ala suruh buat. Tak mulakan dengan diri sendiri. Wa aqimis salah, ita'iz zakah, musmayang, zakat. Tapi ni dia punya selawat ni Allah Ta'ala kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, Tuhan mulakan dengan diri dia. Sesungguhnya Allah. Innallaha, Allah sendiri. First, second dia innallaha wa malaikah, dan malaikat. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu kepadanya dengan sesungguhnya. Bila ayat ni turun, maka sahabat pun nak tahu cara berselawat pada Nabi itu macam mana. Adakah Nabi kata, ikut mula nak selawat macam mana pun, ikut kamu lah, selawat lah, kamu punya pasal lah. Tidak. Dia tidak akan kata begitu. Tapi sahabat tanya Nabi, ini orang panggil telitinya sahabat dalam beramal nak ikut Nabi. Dia kata, qad arafna assalamu alayka ya Rasulullah. Kami tahu cara nak beri salam kepadamu wahai Rasulullah. Cuba ajar kami cara berselawat. Maka sahabat Nabi diajar untuk cara berselawat.
oleh Nabi sendiri. 3 kali sahabat tanya, barulah Nabi SAW jawab cara berselawat dengan betul. Maka timbullah riwayat-riwayat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad ma sallaita ala Ibrahim, yang kita sebut selawat Ibrahimiyah. Yang menjadi masalahnya, dia mari riwayat-riwayat yang lain yang tidak ada dalam nas berselawat pada Nabi. Benda tu adalah benda yang tak betul. Selawat tu selawat, dia bagi nama pula selawat ni. Itu benda yang patut diteliti oleh kita semualah. Apatah lagi geng-geng yang disebut sebagai tarikat orang yang ambil selawat lah mimpi dan sebagainya, lagi tu. Itu masalahnya. Masalah bila orang tak faham benda ni, dia dok aman. Dia rasa nak buat ibadah, tapi sedangkan ibadah yang dia buat itu jauh terpesong daripada apa yang disuruh Nabi. Ada satu cerita, bismillah. Ada seorang tu, dia berguru dengan seseorang. Lalu dia pun sebut selawat depan saya. Sebut selawat. Selawat tersebut yang dia sebut selawat tu tak pernah diajar sedikit pun oleh Nabi SAW. Saya kata selawat awak sebut ni tak ada dalam riwayat. Dia kata Tok Guru dia mimpi. Tok Guru dia mimpi. Jadi Tok Guru dia ajar kepada anak murid dia selawat yang dimimpikan, yang dibagi dalam mimpi. Kita kata siapa dia bagi dalam mimpi tu? Bagi dalam mimpi tu Nabi sendiri, dia kata. Jadi Nabi tu bagi ke Tok Guru dia. Kenapa Nabi tak bagi kepada para sahabat? Tu soalan dia. Kenapa Nabi tak bagi kepada para sahabat? Sedangkan para sahabat tu lebih afdal menerima selawat tu sebab sahabat khairul qurun. Sebaik-baik kurun juga sahabat ni. Lalu tanya gitu, kata Tok Guru saya mimpi gini-gini. Kita pergi jumpa Tok Guru, tanya, kenapa saya pelik juga. Semua ibadah-ibadah ni Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu kepada Nabi tanpa tertinggal walaupun satu, dan Nabi ajar kepada sahabat semua sekali tanpa tertinggal walaupun satu. Kenapa selawat yang Tok Ayuh baca ni tidak diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat? Jadi jawab Tok Guru dia kata, iman sahabat tidak mampu untuk menanggung selawat kerana berat sangat, dia kata. Itu dia. Jadi iman sahabat ni lemah, selawat dia tu lebih. Jadi dia tu lebih pada sahabat lagi lah. Sebab iman dia tebal, sebab tu Nabi ajar kepada dia. Ini kekarutan yang berlaku lama. Itu masyarakat tersebut, orang Melayu tu, kerana salah memahami selawat. Lalu berlakulah di negara kita satu fenomena berselawat. Dia kena beza, bernasyid dengan berselawat. Berqasidah dengan berselawat. Dia kena beza. Berqasidah sama dengan nasyid. Berselawat syariat dan ibadah. Bila ibadah ada panduan daripada Nabi. Kalau kita kata nama berselawat tapi masuk dengan gendang, dengan gonggang, apa tu bukan berselawat. Itu orang panggil nasyid dan qasidah semata-mata. Kena beza, kena beza. Apabila kita kata berselawat, kita buat majlis berselawat. Kuala Lumpur berselawat, Putrajaya berselawat. Berselawat ni, orang luar akan tengok. Begini cara berselawat dia. Orang luar tengok. Siapa dia orang luar tu? Orang bukan Islam. Orang bukan Islam akan melihat bahawa ni cara selawat dia macam ni rupanya. Cara selawat dia dengan gendang, dengan apa. Maka seolah-olah macam kita ni sama dengan agama yang lain. Agama Majusi ke agama apa. Okey. Maka apabila benda ni, kita kena tahulah, berselawat adalah salah satu daripada syariat Nabi SAW yang Nabi ajar kepada kita. Kalau setakat hiburan tu tak ada masalah. Jadi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita kena pegang semua. Ada lebih kurang 9 riwayat selawat yang sahih daripada Nabi SAW
termasuklah selawat yang paling hebat sekali, iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang tu kita pakai amal ramai-ramai. Pakai amal supaya selawat tu menjadi salah satu daripada benda dalam kehidupan kita. Terutamanya hari Jumaat, kita kena banyak lagi berselawat pada Nabi SAW. Kerana salah satu daripada perkara yang disyariatkan oleh Nabi kita SAW juga. Baik, itu yang kedua, cara untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Penganjur minta saya kuliah sampai pukul 1, sebenarnya tak boleh sebenarnya. Pukul 1 ni dah. Pukul 12.30 tu kita kena berhenti dah. Pada pukul 1 tu memang saya ada kerja sikit dan kru kita pun ada kerja. Jadi sebelum daripada pukul 12.30 ni, kita tengok sikitlah biografi Nabi kita SAW ni. Kalau masalah ramai orang tahu Nabi ni macam mana, tapi kita cerita lebih kurang sikit. Nabi kita ni macam mana, kehidupan dia. Sebelum nak bicara sunnah Nabi ni, kita kena tengok biografi Nabi kita macam mana. Boleh tengok dalam mukhtasar sirah Nabi SAW. Nabi kita ni, kalau kita tengok kelahiran dia cukup hebat. Cukup hebat lah. Ada yang kata dia lahir 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, tak apalah, itu saya telah sebut tadi. Nabi ni, dia lahir dalam keadaan bapanya telah meninggal dunia. Maknanya dia anak yatim daripada dalam perut lagi. Dia tidak sempat untuk bertemu dengan bapanya Abdullah. Hiduplah Nabi SAW dalam keluarga orang Arab jahiliah ni, dia orang Arab Quraisy ni terutamanya, dia bagi menyusu pada orang lain. Dia tak mak yang menyusukan orang lain. Suwaibah yang merupakan hamba perempuan Abu Lahab juga merupakan ibu susuan Nabi. Satu lagi Halimah As-Sa'diyah juga merupakan ibu susuan Nabi. Dan Nabi dipelihara di kampung. Ibu susuannya yang menyebabkan kampung itu katanya membawa rahmat yang hebat. Dan Nabi SAW hidup masa kecil macam orang biasalah, macam kanak-kanak biasa. Sehinggalah Nabi meningkat dewasa, Nabi bukan jenis orang pemalas. Tidak, Nabi bekerja. Nabi SAW bekerja. Berniaga, dan Nabi menjadi peniaga yang baik. Dan orang musyrikin Mekah sendiri pun dah tahu bahawa orang Mekah sendiri tahu bahawa Nabi ni memang yang baik. Digelar Nabi sebagai Al-Amin kerana kehebatan Nabi SAW dalam menjalankan amanah. Nabi duduk di Mekah tu, ramai orang yang kita panggil menyimpan barang di rumah Nabi yang berharga. Kerana Nabi bukan jenis ambil barang orang, tidak. Kalau pergi simpan rumah Abu Jahal, dah habis licin dah. Tapi orang simpan rumah Nabi SAW, simpan barang rumah Nabi. Semasa peristiwa hijrah Nabi kita SAW, suruh Sayyidina Ali yang menulis barang-barang yang ditinggalkan oleh orang di rumah dia ni, dan hantar semula kepada tuan dia. Itu hebatnya Nabi kita SAW. Jadi semua orang Mekah tahu bahawa Nabi ni merupakan seorang yang amanah dalam menjalankan tugas dia. Masa sebelum jadi Nabi, seorang peniaga yang amanah yang menyebabkan Khadijah binti Khuwailid Ummahatil Mukminin, isteri Nabi SAW, juga sayang kepada Nabi. Dia tengok Nabi ni baik, dia ambil Nabi jadi suami dia, melamar Nabi untuk jadi suami dia. Lalu Nabi SAW jadi suami kepada Khadijah. Mereka bahagia hidup, dia kurniakan anak. Dan anak bersama dengan Khadijah. Cuma anak lelaki Nabi ni meninggal pada usia kecil. Cuma sempat bersama dengan Nabi besar sikit, iaitu Fatimah dan juga Zainab. Tapi Zainab ni dia awal lagi, dia meninggal, belum pada Nabi lagi, dia wafat. Kemudian lepas pada Nabi wafat, Fatimah juga meninggal. Kedua anak Nabi yang hidup sempat bersama dengan Nabi perempuan. Laki-laki mati daripada awal lagi. Itu ujian yang diberi oleh Nabi SAW, sehingga orang Mekah kata, Muhammad ni terputus keturunan sebab anak lelaki ni adalah
meneruskan keturunan kita. Maknanya tak ada anak lelaki, bagi Arab jahiliah maka Muhammad ni putus dah keturunan dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut pada Nabi, inna a'tainakal kautsar. Ayat surah Al-Kautsar ni salah satu daripada ayat nak beritahu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi cukup-cukup besar, disebut Al-Kautsar. Dan salli rabbika wanhar inna syanihaka huwal abtar. Sebenarnya Muhammad, mereka lah yang terputus keturunan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Nabi kelebihan, bermacam-macam kelebihan. Nabi SAW hidup, belum jadi Rasul, sebagai orang yang amanah. Maka lepas dilantik menjadi Rasul, bila Nabi sebut hal Islam, yang kata dia amanah sebelum ni kata dia bohong, dia penipu, maka itulah ujian dilalui oleh Nabi kita SAW. Sehinggalah orang Ansar datang bertemu dengan Nabi orang Madinah. Nabi SAW menerima pelawaan orang Madinah untuk duduk di Madinah. Nabi tinggal di Madinah. Nabi begitu sayang kepada Mekah, dan sahabat-sahabat lain pun memang mereka sayang kepada Mekah. Dan mereka telah sebut bahawa kalau tidak kerana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya kami tidak akan tinggalkan Mekah. Sebab perintah Allah Ta'ala supaya berhijrahlah mereka berhijrah, kerana kasih sayang mereka kepada Mekah. Dan duduklah Nabi di Madinah. Cara ringkaslah saya sebut ni, dengan berbagai peperangan yang Nabi lalui, sehinggalah nyawa Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila syariat ini sempurna. Bila pembukaan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Datang kemenangan dan pertolongan daripada Allah, kamu tengok orang-orang yang masuk dalam agama Allah ni berbondong-bondong, maka bertasbihlah kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu ada sahabat yang gembira, ada sahabat yang terbenung menangis pun ada. Ada sahabat yang termenung, orang tanya kenapa? Dia kata ayat ni seolah-olah salah satu daripada tanda bahawa kewafatan Nabi SAW. Jadi 12 Rabiul Awal juga merupakan tarikh Nabi wafat. Sepakat ulama. Jadi semasa Nabi sakit 3 hari, Nabi tak keluar sembahyang berjemaah. Nabi suruh Abu Bakar lah menjadi imam. Abu Bakar menjadi imam. Nabi tak jumpa dengan siapa-siapa. Nabi terbaring, sakit Nabi. Cuma hari last sebelum Nabi wafat, Nabi bangun, Nabi buka pintu. Nabi buka tirai di tingkap rumah dia tu. Nabi tengok sahabat-sahabat tengok Nabi. Nabi senyum pada sahabat. Dalam sahabat-sahabat tengok muka Nabi, dia kata Rasulullah sihatlah tu, bolehlah menjadi imam kami sembahyang. Mereka rindu pada Nabi. Dah berapa hari Nabi tak keluar. Dan Nabi pun baring, rupa-rupanya itulah pandangan terakhir Nabi SAW kepada mereka. Sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bergelombang dada Nabi, kata Aisyah, berpeluh dahi Nabi. Nabi minta sediakan bekas air letak di sisi Nabi SAW. Nabi ambil bekas air. Nabi celup tangan dia, Nabi sapuh muka, Nabi celup tangan, Nabi sapuh muka. Nabi kata, innal maut la sakarat. Nabi kata, mati ni amat memayahkan. Nabi berhijrah tinggal kampung halaman. Perkataan payah tu tak keluar daripada mulut Nabi. Nabi berperang menegakkan Islam. Perkataan susah tu tak keluar daripada mulut Nabi. Tapi ketika mana Nabi SAW menghadapi sakaratul maut, Nabi kata, innal maut la sakarat. Mati ni amat-amat susah, amat-amat memabukkan. Sakit nak mati. Itu Nabi, tuan-tuan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat Nabi yang jauh dengan Nabi SAW. Lalu Nabi ambil bekas tangan dia, sapuh muka. Nabi sebut balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Nabi kata, aku memilih bertemu dengan Allah, Diangkatlah roh Nabi SAW. Gegak gempitalah Madinah pada ketika itu. Umar tidak dapat menerima berita kewafatan Nabi ni. Umar tak dapat terima. Umar menjadi orang yang macam masuk hantu pada ketika itu. Seolah-olahnya begitu. Masuk tak sedar siapa dia kata Muhammad ini telah meninggal, Nabi meninggal, aku potong kepala dia. Abu Bakar masuk di celah-celah orang yang ramai. Tengok jenazah Nabi SAW. Abu Bakar buka penutup muka Nabi. Abu Bakar kata, berehatlah.
wahai Rasulullah. Berehatlah, wahai Rasulullah. Dia cium dahi Nabi. Dia keluar, dia khalayak ramai. Abu Bakar berkata, diam, Umar, diam. Abu Bakar pun buatlah syarahan dia. Lepas pada memuji Allah semua sekali, Abu Bakar menyebut dengan perkataan, makana Muhammadun, ialah Muhammad itu, Rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu Rasul, sebagai Rasul yang telah pun ada sebelum pada ni. Afa immata, kalau dia mati ataupun terbunuh, adakah kamu nak balik kepada agama kamu balik? Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Kamu mati, mereka mati, kamu juga semua akan mati. Barulah macam Umar kata, aku rasa macam ayat ni baru turun, padahal lama dah turun. Nak bagi tahu bahawa sampai terlupa ayat Quran ada sebut perkataan bahawa Muhammad itu kalau dia mati adakah kamu nak balik. Abu Bakar sebut, man kana ya'budu Muhammad, mana-mana orang menyembah Muhammad, inna Muhammadan qad mat, Muhammad telah mati. Man kana ya'budullah, mana-mana orang menyembah Allah, fa huwa hayyun la yamut, Allah Taala hidup dan tidak akan mati. Menangislah seluruh penduduk Madinah pada ketika itu. Menangisi orang yang paling disayangi oleh mereka, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bilal tidak dapat lagi melakukan azan kerana tak disebut nama Muhammad Rasulullah. Ada seorang sahabat lagi, bila mendengar kematian Nabi SAW, dia duduk tengah di kebun, dia kata, ya Allah, butakan mataku, jangan bagi aku melihat lagi, ya Allah, kerana aku tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala butakan mata. Kerana hidup dia, mata dia tak ada guna lagi bagi dia nak lihat apa-apa. Mata dia hanya untuk melihat Nabi SAW. Sayang dan cintanya kepada Nabi, itu kecintaan sahabat. Akhirnya, macam mana kecintaan kita sedang pendengar rahmati oleh Allah? Apa yang ada pada kita, kita bawa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kita kena redha, kita hidup pada akhir zaman, kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena jauh perkara-perkara yang tidak ada kena mengena dengan agama dan tidak ada kena mengena dengan yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dirahmati Allah Taala. Maaf kepada pihak penganjur, saya boleh sekadar 1 jam saja untuk hari ini kerana ada musyarakah yang lain. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustaz Karikuan kerana memberikan satu ceramah pada hari ini. Semoga semua orang dapat menerima manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Karikuan pada hari ini. Jadi ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan? Kita curi masa sikit kalau ada. Kalau tak ada, mungkin Assalamualaikum Ustaz. Okay, ya. Ada. Assalamualaikum. Saya Fatih, cuma pagi tadi saya ada dapat sebaran WhatsApp lah mengenai bagaimana cerita tentang kisah Ukasyah yang memukul Nabi itu. Dan kisah itu sebenarnya palsu kalau saya rujuk melalui pejabat wilayah, pejabat agama Islam wilayah persekutuan lah, pejabat mufti. Tapi saya nak tanya Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai orang yang kita orang Melayu ni suka untuk romanticize kan kisah-kisah Nabi ini, tapi sebenarnya benda itu sebenarnya bukan datang daripada Nabi sendiri. Allahu a'lam. Baik. Yang pertama sekali, kita nakalkan benda yang tidak datang daripada Nabi ini. Disebutlah hadis Nabi SAW, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustai aku, ini berkata dalam keadaan aku tidak kata, menyebut dalam keadaan apa yang aku tak sebut, maka dia telah menempah seat dalam neraka. Falyatabawwa'u, maka makna dia telah menempah seat dalam neraka. Maknanya sebagaimana kita menempah seat flight, kita tunggu tarikh untuk kita terbang, maka begitulah tunggu tarikh kiamat untuk orang tu masuk neraka kalau tidak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ancaman yang berat yang Allah Taala berikan kepada penyebar palsu. Dan mengenai romantik ni, orang Melayu ni dia memanglah bab romantik ni tak lagi dah. Segala benda nak romantik. Nak keluar dating dengan bini pun masuk dalam Facebook. Tu pun masuk, romantik.
Kononnya Aisyah romantik dengan Nabi SAW. Sebenarnya Aisyah romantik ni, Aisyah cerita Nabi selepas daripada kewafatan Nabi. Tu ya. Aisyah berlumba dengan Nabi, dalam keadaan Nabi suruh sahabat-sahabat lain pergi jauh-jauh, baru dia belum. Dan sebanyak-banyak Aisyah cerita semuanya benda yang ada dalam kita panggil lepas daripada kewafatan Nabi. Jadi janganlah kita diheret dengan romantik-romantik yang berlebih-lebihan sehingga kita lupa kepada syariat dan sanggup meriwayatkan hadis palsu. Maka saya boleh sebut hukumnya, kalau tidak bertaubat dengan Allah Ta'ala, falyatabawwa, maka dia telah menempuh kursi dan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okay, baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Ada siapa lagi yang ingin bertanyakan soalan? Kita boleh akhiri majlis kita pada hari ini ya. Semua Ustaz, saya ucapkan terima kasih banyak kerana menyertai Zoom meeting bersama Ustaz Khairul Ikhwan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz kita dapat manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Dan insyaAllah kita akhiri, harap kita dapat kerjasama lagi Ustaz di masa-masa akan datang. InsyaAllah. Okay. Kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifaraah dan surat As. Subhanallah.